Kamu semua perasan tak? Air di dalam cerik A akan lebih cepat mendidih berbanding air di dalam cerik B. Pada waktu siang pula, darat terasa lebih panas berbanding di laut. Mengapa itu semua terjadi? Semuanya akan kita kupas dalam video kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hazira. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan mengenai muatan haba tentu bagi fizik tingkatan 4. Di akhir video ini nanti, pelajar akan dapat menerangkan muatan haba, mendefinisi muatan haba tentu dan berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian. Jangan lupa, catat isi yang penting. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada definisi muatan haba. Muatan haba sesuatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Ini merupakan formula bagi muatan haba dengan simbol C besar, di mana Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan, theta adalah perubahan suhu. Andaikan 200 Joule tenaga haba dibekalkan kepada objek X dan juga objek Y, di mana objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius, manakala objek Y mengalami peningkatan suhu sebanyak 2 darjah Celsius, yang manakah mempunyai muatan haba yang lebih tinggi. Mari kita buktikan dengan pengiraan. Dengan menggunakan formula bagi muatan haba, kita dapat mengetahui nilai C bagi objek X dan juga objek Y. Melalui paparan pengiraan ini, kita dapat lihat bahawa nilai muatan haba bagi objek X iaitu 200 Joule per darjah Celsius lebih tinggi daripada nilai bagi objek Y iaitu 100 Joule per darjah Celsius. Maka dengan tu peningkatan suhu bagi objek X kurang daripada objek Y. Berbalik kepada persoalan kita di awal video tadi, di mana cerik A akan lebih cepat mendidih berbanding cerik B. Mengapa ya? Ya, betul. Air yang mempunyai isi padu yang lebih banyak mempunyai muatan haba yang lebih tinggi berbanding air yang mempunyai isi padu yang sedikit. Di dalam cerik B yang diisi penuh dengan air akan mengambil masa yang lebih lama untuk mendidih, atau dengan kata lain untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius berbanding cerik A yang memerlukan masa yang singkat untuk mendidih. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan dikenali sebagai muatan haba tentu dengan simbol C kecil. Setiap bahan mempunyai nilai muatan haba tentu yang berbeza. Ini merupakan formula bagi muatan haba tentu. Anda nampakkan perbezaan di antara formula muatan haba dan muatan haba tentu, di mana formula muatan haba tentu melibatkan jisim. Dengan menggunakan formula yang sama juga, ia boleh disusun untuk mendapatkan nilai Q, iaitu nilai kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan oleh bahan. Mari kita teliti jadual ini, di mana 1 kilogram air memerlukan haba yang lebih banyak untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius berbanding 1 kilogram kuprum, di mana air memerlukan 4,200 Joule tenaga haba untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Mari kita lihat situasi ini pula, di mana pinggan besi dan juga objek kayu dengan nilai muatan haba tentu yang berbeza diletakkan di bawah cahaya matahari. Kamu semua rasa yang mana satukah akan lebih cepat panas? Ya, betul. Pinggan besi akan lebih cepat panas berbanding objek kayu. Jika kita perhatikan, nilai bagi pinggan besi adalah lebih rendah daripada objek kayu. Dengan kata lain, pinggan besi hanya memerlukan tenaga sebanyak 450 Joule untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Berikut merupakan aplikasi bagi muatan haba tentu, di mana yang pertama peralatan memasak, bayu laut, bayu darat dan juga bahan binaan rumah tradisional mengikut iklim.
Okey, bagi peralatan memasak, kebiasaannya kita akan menggunakan periuk yang diperbuat daripada aluminium. Kerana aluminium ni mempunyai muatan haba tentu yang rendah, jadi periuk tersebut dapat dipanaskan dengan lebih cepat. Bagi pemilihan bahan untuk pemegang pula, kebiasaannya kita akan memilih daripada kayu ataupun juga plastik. Sebab kayu dan plastik ni mempunyai muatan haba yang tinggi, jadi pemegang periuk lambat menjadi panas dan selamat untuk kita gunakan. Seterusnya kita akan pergi kepada bayu laut pula, di mana pada waktu siang, darat dan laut akan menyerap haba daripada matahari. Permukaan tanah ni mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah, jadi darat akan lebih cepat panas berbanding laut. Udara panas di atas darat akan naik ke atas, maka kawasan tekanan rendah terhasil. Udara sejuk pula daripada atas laut akan bergerak ke arah darat. Bagi bayu darat pula, seperti yang dinyatakan tadi bahawa permukaan tanah mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Jadi, pada waktu malam, darat akan lebih cepat sejuk berbanding laut. Udara panas dari laut akan naik ke atas, maka akan terhasil tekanan udara yang rendah. Udara sejuk di atas darat pula akan bergerak ke arah laut. Kayu merupakan bahan binaan utama bagi rumah tradisional, di mana kayu ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan lambat untuk menjadi panas. Bagi kawasan yang mempunyai iklim yang panas, kayu ni berfungsi sebagai penebal haba daripada bahang cahaya matahari. Begitu juga bagi kawasan yang sejuk, di mana kebiasaannya heater akan dipanaskan atau dengan kata lain unggun api akan dipanaskan di dalam rumah. Jadi haba tersebut tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penambal haba yang baik. Mari uji diri anda. Kamu boleh pause video ini untuk menyelesaikan soalan yang berikut. Apakah maksud bagi muatan haba tentu? Muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan. Pilih jawapan yang betul. Muatan haba tentu air ialah 4,200 Joule per kilogram darjah Celsius. Penyataan manakah yang menerangkan muatan haba tentu air dengan betul? Jawapannya adalah B. Suhu 1 kilogram air akan meningkat sebanyak 1 darjah Celsius apabila menyerap 4,200 Joule tenaga haba. Berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kilogram batang aluminium daripada 28 darjah Celsius ke 68 darjah Celsius? Jawapannya adalah A. Dengan menggunakan formula bagi mendapatkan nilai Q, maka kita akan dapat 180,000 Joule. Tentukan model yang manakah dapat menyerap haba dengan berkesan dan mengapa? Jawapannya adalah model J. Hal ini kerana ia mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah, maka sedikit masa yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Baiklah, mari kita highlightkan poin-poin yang penting sepanjang video ini. Di mana definisi bagi muatan haba iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Manakala definisi bagi muatan haba tentu iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan. Bagi bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah, suhu bahan itu meningkat dalam masa yang singkat apabila dipanaskan dan menurun dengan cepat apabila disejukkan. Bagi bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, suhu bahan tersebut akan meningkat dengan lambat apabila dipanaskan dan lambat untuk turun apabila disejukkan. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung video. Diharapkan pelajar dapat memahami mengenai muatan haba, mendefinisi muatan haba tentu serta menerangkan aplikasi mengenai muatan haba tentu dalam kehidupan harian. Burung pipit, burung terkukur, bunyinya bising tidak ku tahan. Suhu bahan hendak ku ukur, termometer menjadi pilihan. Bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menyepa. Ajaran guru hendaklah ditaati, mana ilmu yang dapat jangan dilupa. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang.